Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey, untuk video kali ini cikgu akan ajar kemahiran menulis. Kemahiran menulis 3.4.4 menulis perenggan penutup penulisan yang lengkap serta menepati tema menggunakan ayat yang gramatis. Okey, jadi fokus cikgu pada hari ini ialah penulisan perenggan penutup. Okey, jadi dalam video kali ini cikgu akan mendedahkan ataupun memfokuskan teknik-teknik penting dalam penulisan perenggan penutup. Jom kita belajar. Berikut merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir video pembelajaran ini, murid-murid diharapkan dapat menjelaskan tujuan perenggan penutup secara terperinci, menyatakan teknik penulisan perenggan penutup dengan jelas, mengaplikasikan teknik KHCH dalam penulisan perenggan penutup dengan betul dan menulis perenggan penutup dengan lengkap secara gramatis dan bertata susila. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang teknik-teknik penting perenggan penutup, cikgu nak tahu dulu apakah yang anda faham dengan perenggan penutup. Kenapa kita kena buat perenggan penutup? Kenapa kita tak buat perenggan pendahuluan dan isi? Agak-agak kenapa kena ada perenggan penutup? Apa yang murid perlu tahu tentang perenggan penutup? Pada peringkat perenggan penutup, murid-murid dikehendaki membuat kesimpulan atau menyimpulkan isi-isi penting yang telah dibicarakan ataupun yang sudah ditulis dalam perenggan isi. Murid-murid juga dikehendaki menyatakan pendirian tentang tajuk yang dikemukakan. Okay. Kesimpulan yang ditulis itu hendaklah bersifat lebih umum dan padat. Okay. Dan dari segi kepanjangan, perenggan yang dibina perlu seimbang dengan perenggan isi dan perenggan pendahuluan. Tegasnya, ayat dalam perenggan penutup ini terdiri daripada kesimpulan, ayat yang berupa cadangan, harapan dan sebagainya. Ini bermaksud kelas, walaupun perenggan penutup, kandungan perenggan penutup pun perlu sama banyak seperti perenggan isi, seperti perenggan pendahuluan. Okay. Selain itu, apa yang murid perlu tahu tentang perenggan penutup ialah kesimpulan merupakan ayat akhir yang menutup perenggan atau penutup bagi sesebuah karangan. Umumnya, fungsi kaedah penulisan penutup sesebuah karangan sama dengan fungsi kaedah pengenalan ataupun pendahuluan dan sama juga dengan kaedah binaan perenggan isi, iaitu untuk memastikan kepanjangan setiap perenggan anda seimbang. Okey, selain itu juga untuk menunjukkan kepada pembaca dan pemeriksa khususnya bahawa anda seorang murid yang mahir menghasilkan karangan yang menarik dan bermutu. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, perenggan penutup perlu sama banyak seperti perenggan isi dan sama banyak seperti perenggan pendahuluan. Kena sama balance. Tak bolehlah perenggan penutup terlalu sikit. Okey, kena sama, kena seimbang. Secara tegasnya, kaedah binaan pengenalan ataupun kaedah binaan pendahuluan, kaedah binaan perenggan isi dan kaedah binaan perenggan penutup bertujuan untuk anda mampu menghasilkan karangan peringkat cemerlang semasa menghasilkan karangan. Sekarang mari kita melihat teknik penulisan perenggan penutup KHCH. Okey. Teknik menulis perenggan penutup mestilah mempunyai ayat kesimpulan dalam sesebuah karangan. Okey, dalam sesebuah penutup. Seterusnya terdapat juga ayat huraian kepada tema bagi memperkuatkan hujah.
cadangan serta harapan terhadap sebuah topik karangan tersebut. KHCH ini mewakili kesimpulan, huraian, cadangan dan harapan. KHCH, kesimpulan, huraian, cadangan dan harapan. Untuk menulis perenggan penutup yang cemerlang, murid-murid seharusnya mampu menulis ataupun mampu mengaplikasikan KHCH dalam perenggan penutup anda. Terdapat 3 jenis ayat yang penting yang perlu dikuasai oleh murid ketika menulis perenggan penutup, iaitu ayat kesimpulan, ayat cadangan dan juga ayat harapan. Okey, kita pergi dulu untuk ayat kesimpulan. Untuk ayat kesimpulan, murid-murid perlu memasukkan penanda wacana penutup, kata kunci soalan seperti punca, kesan atau langkah atau sebagainya, dan perlu juga dimasukkan tema. Sebagai contoh, bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa beberapa langkah dapat diimplementasikan oleh ibu bapa untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Melalui contoh ini, kita dapat lihat penanda wacana penutup yang digunakan ialah bulan semakin terang, bayang kian jelas. Ini merupakan penanda wacana penutup. Manakala kata kuncinya kita boleh lihat beberapa langkah. Jadi langkah merupakan kata kunci. Manakala temanya pula mewujudkan keluarga yang bahagia. Jadi untuk ayat kesimpulan perlu penggunaan penanda wacana penutup dan juga kata kunci dan juga tema. Seterusnya kita lihat ayat cadangan. Ayat cadangan perlulah meliputi perlulah, hendaklah, haruslah. Sebagai contoh, kita haruslah berganding bahu dan menggembleng tenaga serta mempunyai semangat tinggi setinggi Gunung Everest, seluas banjaran Himalaya, sedalam jurang Mariana dalam membendung isu ini daripada membarah sebelum terlewat. Kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Melalui contoh ini kita dapat lihat penggunaan kita haruslah menunjukkan sebagai ia adalah ayat cadangan. Selain itu kita dapat lihat penggunaan peribahasa seperti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Peribahasa apa sahaja ungkapan menarik boleh dimasukkan dalam penutup. Seterusnya, ayat ketiga, ayat harapan. Apabila anda sudah menulis kesimpulan, kemudian anda akan menulis ayat huraian, kemudian ayat cadangan dan ayat harapan. Ayat harapan ini merupakan harapan kepada cadangan anda. Apakah cadangan anda? Jadi cadangan itu akan membawa kepada ayat harapan. Ini bermaksud cadangan dan harapan ada kesinambungan, perlu berhubung kait. Sebagai contoh, diharapkan impian negara untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang akan menjadi realiti dan nama negara akan sentiasa gah di pentas dunia. Jadi perlu ada kaitan ataupun hubung kait antara cadangan dan juga harapan. Seterusnya, cikgu ingin berkongsi contoh-contoh penanda wacana penutup karangan yang murid-murid boleh aplikasikan ketika menulis penutup. Contohnya sebagai intiha, akhir kalam, sudah terang lagi bersuluh bahawa, bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa, secara tuntasnya, sebagai konklusinya, berdasarkan cambahan minda di atas, konklusi yang dapat dibuat ialah sukar untuk menafikan bahawa, atau sebagai penghias bicara akhir, atau secara keseluruhan, secara total atau kesimpulannya. Murid-murid boleh menggunakan semua penanda wacana yang dinyatakan ini dalam perenggan penutup. Kita keluar daripada konteks biasa. Selalunya kita tulis kesimpulannya, konklusinya. Mungkin lepas ni murid-murid boleh tukar kepada sudah terang lagi bersuluh ataupun sebagai penghias bicara akhir. Lagi gah penggunaan ayat di situ. Seterusnya kita akan melihat dua contoh
tentang penulisan perenggan penutup yang menggunakan teknik KHCH. Okey, kita akan tengok satu persatu bagaimanakah teknik ini diaplikasikan ketika menulis perenggan penutup. Untuk contoh yang pertama, saya telah mengambil tajuk cara-cara mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, kata kunci soalan ini ialah cara-cara mengatasi. Manakala kemalangan jalan raya merupakan tema untuk soalan ini. Mari kita lihat bagaimanakah teknik KHCH diaplikasikan dalam penulisan perenggan penutup. Okey, untuk ayat kesimpulan seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, perlu ditulis penanda wacana penutup, perlu ada kata kunci dan perlu ada tema. Sebagai contoh, sebagai kesimpulannya, cara-cara mengatasi kemalangan jalan raya perlu diimplementasikan bagi mengelakkan kes kemalangan jalan raya semakin tinggi terutama ketika hari perayaan. Jadi di sini penggunaan penanda wacana penutup ada iaitu sebagai kesimpulannya dan cara-cara mengatasi kemalangan jalan raya ditulis semula sebagai ayat kesimpulan yang mana ia sudah merangkumi kata kunci dan juga sudah merangkumi tema. Jadi untuk ayat kesimpulan cukup. Kemudian kita pergi ayat huraian. Dan aspek ayat huraian perlu ada penjelasan yang lebih terperinci untuk keterangan ayat kesimpulan. Contohnya, dalam hal ini, pihak berkuasa mestilah bertindak tegas terhadap semua pengguna jalan raya yang melanggar peraturan dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Ini bermaksud ayat huraian menyokong ayat kesimpulan. Ayat huraian perlu huraikan lagi dengan lebih mendalam tentang kesimpulan itu. Okay. Seterusnya ayat cadangan. Apa yang murid-murid cadangkan? Okay, dalam contoh ini, kempen-kempen kesedaran yang dijalankan mestilah melibatkan semua pihak agar kesannya menyeluruh serta pihak berkuasa perlulah adil dalam menguatkuasakan undang-undang. Ini merupakan cadangan murid-murid. Okay, murid-murid mencadangkan kempen-kempen itu perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat dan juga anggota ataupun pihak berkuasa perlulah menjalankan tugas dengan adil. Kemudian daripada ayat cadangan, anda akan membawa kepada ayat harapan ataupun ia berhubung kait dengan ayat harapan. Okay, oleh yang demikian, kadar kemalangan jalan raya di Malaysia dapat dikurangkan dari hari ke hari sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas kemalangan jalan raya suatu hari nanti. Jadi ini merupakan harapan bagi cadangan yang telah dinyatakan. Okey, jadi cadangan dan harapan perlu ada hubung kait. Okey, tidak boleh bergerak asing. Okey, jadi pastikan perlu ada KHCH dalam perenggan penutup. Dimulakan dengan kesimpulan, kena ada penanda wacana penutup, perlu dicantumkan kata kunci soalan dan perlu dikaitkan dengan tema. Dan juga untuk huraian, murid-murid perlu huraikan lagi dengan lebih mendalam tentang ayat kesimpulan yang telah dibuat. Manakala untuk ayat cadangan, murid-murid perlu mencadangkan idea anda bagaimanakah cara mengatasi kemalangan jalan raya ini boleh dibuat. Dan untuk ayat harapan, apakah harapan anda? Apakah output dia kalau cadangan dia macam ni? Apakah outputnya? Apakah harapan anda? Apakah target anda? Jadi cadangan dan harapan perlu saling berkait rapat. Sebenarnya keempat-empat ni perlu saling berkait rapat. Daripada kesimpulan, huraian, cadangan dan harapan perlu ada hubung kait. Untuk contoh kedua pula, cikgu mengambil tajuk peranan ibu bapa untuk mendidik anak menjaga kebersihan. Peranan ibu bapa merupakan kata kunci, manakala menjaga kebersihan merupakan tema. Jadi mari kita lihat bagaimanakah teknik KHCH diaplikasikan dalam perenggan penutup. Kita mulakan dengan ayat kesimpulan. Sebagai penutup kata pemanis bicara, bulan semakin terang bayang kian jelas bahawa ibu bapa memainkan peranan yang signifikan untuk mendidik anak-anak supaya menjaga kebersihan. Jadi, penanda wacana penutup yang digunakan di sini ialah sebagai penutup kata pemanis bicara, bulan semakin terang bayang kian jelas.
Kata kunci juga telah dicantumkan iaitu ibu bapa memainkan peranan yang signifikan. Dan tema juga dinyatakan dalam ayat kesimpulan iaitu menjaga kebersihan. Jadi untuk ayat kesimpulan lengkap. Seterusnya kita tengok ayat huraian. Iaitu kita huraikan lagi dengan lebih mendalam tentang ayat kesimpulan tersebut. Anak-anak, apabila diajar erti kasih sayang, mereka akan mengasihi. Apabila diajar erti kebaikan, mereka akan belajar bertanggungjawab. Dan apabila diajar erti kebersihan, mereka akan belajar untuk mementingkan kebersihan. Jadi di sini dihuraikan bahawa pentingnya anak-anak itu dididik untuk mementingkan kebersihan. Seterusnya, C ataupun ayat cadangan. Oleh itu, ibu bapa sentiasa menjadi rujukan dan terminologi utama untuk menentukan jati diri anak-anak. Walau bagaimanapun, kita tidak seharusnya menunding jari kepada ibu bapa sahaja untuk memikul tanggungjawab ini. Jadi cadangan di sini ibu bapa merupakan rujukan ataupun role model utama untuk pembentukan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Tetapi ibu bapa bukanlah rujukan utama. Masih lagi ada rujukan-rujukan lain dalam membentuk nilai murni seorang anak. Okey, untuk ayat harapan pula ataupun H, semua pihak seyogianya bekerjasama ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni supaya remaja di negara kita dapat mementingkan kebersihan pada masa hadapan. Jadi melalui ayat ini kita sudah faham bahawa semua pihak perlu bekerjasama, perlu sama-sama turun padang dalam membentuk remaja Malaysia supaya pentingkan kebersihan. Okey, anda juga boleh tambah lagi huraian untuk ayat harapan. Oleh itu, remaja yang merupakan aset negara dan bakal menerajui pemerintahan negara haruslah mementingkan kebersihan di negara kita. Okey. Nelson Mandela pernah berkata, jika hendak melihat sesebuah negara, lihatlah generasi mudanya. Okey. Melalui sini kita dapat lihat penggunaan ungkapan menarik ataupun kata-kata tokoh diaplikasikan dalam penulisan perenggan penutup. Jadi, jika remaja kita mementingkan kebersihan dalam kehidupan, maka negara kita akan disegani oleh negara lain lantas menjadi terkenal di seantero dunia. Jadi terdapat banyak ayat harapan di sini. Pertama, semua pihak bekerjasama supaya remaja di negara kita mementingkan kebersihan. Itu pertama. Kedua, supaya negara kita akan terkenal di mata negara lain ataupun terkenal di seantero dunia. Jadi ada dua ayat harapan di sini. Murid-murid boleh menulis ayat harapan 1 atau 2 atau 3 ayat, tidak kisah. Okey. Cuma pastikan ayat harapan anda perlu ada kesinambungan dengan ayat cadangan. Okey. Dan juga pastikan 4 ayat anda perlu ada kesinambungan. Daripada ayat kesimpulan perlu ada kesinambungan dengan ayat huraian. Okey, ayat cadangan juga perlu ada kesinambungan dengan ayat harapan. Jadi pastikan kesimpulan, huraian, cadangan, harapan ataupun KHCH ditulis dalam perenggan penutup bagi memastikan penulisan anda ataupun bagi memastikan karangan anda ditutup dengan cemerlang. Sebagaimana anda menulis perenggan pendahuluan yang cemerlang, anda juga perlu menulis perenggan penutup dengan cemerlang. Ini masih lagi contoh nombor 2 yang mana isi-isi tersebut telah disusun dalam bentuk perenggan yang lengkap, dalam bentuk perenggan penutup. Okey, jadi kita ada warna hitam ni menandakan ayat kesimpulan, warna merah jambu menandakan ayat huraian dan warna hijau ini menandakan ayat cadangan, manakala warna ungu ini merupakan ayat harapan. Itu sahaja video penulisan perenggan penutup untuk kali ini. Cikgu doakan dan cikgu berharap supaya semua murid yang menonton video ini faham dan boleh aplikasikan teknik KHCH dalam perenggan penutup anda supaya karangan anda cemerlang. Itu sahaja. Bye-bye. Tapi sebelum itu,
Jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.